Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Mahmulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Dato' Paduka Lim Jock Hoi Setiausaha Agung ASEAN yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Turut hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Dato' Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Pelantikan Tuan Yang Terutama sebagai Setiausaha Agung ASEAN dirasmikan pada 5 Januari 2018. Tuan Yang Terutama berkhidmat dari tahun 2018 hingga 2022. Tuan Yang Terutama baru-baru ini menerima penghargaan daripada Perdana Menteri Kemboja semasa majlis penutupan sidang-sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang Kemuncak berkaitan atas sumbangan-sumbangannya sebagai Setiausaha Agung ASEAN. Kebawah Dulia Mahmulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Puan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Mahmulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 4 Februari 2019. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah binti Kebawah Dulia Mahmulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah berkenan berangkat ke majlis penyampaian hadiah pelajar cemerlang peperiksaan akhir tahun dan pelajar lulus peperiksaan calon kemasukan sekolah Arab bagi Sekolah Ugama Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Antara yang menerima anak dia Yang Teramat Mulia, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihanah Hanaul Bolkiah binti Pengiran Anak Khairul Khalil. 108 orang pelajar lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun dan 9 orang pelajar lulus peperiksaan calon kemasukan sekolah Arab. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan yang juga pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Bagi meraikan prestasi cemerlang Kelab Bola Sepak Aksi Bersatu, malam tadi kumpulan syarikat High Tune mengadakan majlis malam gala. Majlis berlangsung di Taridak di Seni, Bandar Seri Begawan. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rezal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 15 anugerah bagi beberapa kategori disampaikan kepada pemain-pemain cemerlang pada malam gala berkenaan. Majlis terlebih dahulu dimulakan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada ahli-ahli aksi bersatu, kumpulan syarikat High Tune dan pihak-pihak berkepentingan. Acara adalah bagi menghargai pencapaian Kelab Bola Sepak Aksi Bersatu khususnya para pemainnya kerana telah mempamerkan mutu permainan berpasukan yang sangat cemerlang di samping mengeratkan lagi silaturahim sesama pihak-pihak pengurusan kelab, pemain-pemain dan penaja-penaja.
Sempena Hari Antarabangsa Warga Emas, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam Centre for Advanced Research UBDCare mengadakan Forum Warga Emas Wanita yang Wow, We Wow. Forum yang diadakan bagi meraihkan sumbangan warga emas wanita dalam masyarakat itu membincangkan isu-isu warga emas melalui sudut pandang yang berbeza. Acara berlangsung di Universiti Brunei Darussalam. Hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara yang dikongsikan semasa forum termasuk tentang erti kepuasan dalam kehidupan seseorang warga emas wanita dan kesihatan. Juga hadir Dr. Dayang Siti Nur Khalbi binti Haji Wasau Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pembangunan Pelancongan meningkatkan lagi kerjasama dengan Pusat ASEAN Korea AKC melalui Bengkel Pembangunan Kapasiti Pusat ASEAN Korea dalam usaha mencapai visi negara bagi pertumbuhan mampan, berdaya tahan dan inklusif untuk industri pelancongan dengan pelaksanaan strategi digital dan penyelesaian. Bengkel bertemakan Rethinking Tourism, How Businesses Can Adopt Digital Strategies to Transform the Tourism Industry. Dayang Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dalam ucapannya menggariskan transformasi digital pada masa ini merubah semua aspek dalam kehidupan dan tepat pada masanya pihak berkepentingan pelancongan mengadaptasinya melalui kemajuan teknologi digital, melengkapi diri dengan kemahiran asas dalam mengendalikan perniagaan bagi industri mampan dan berdaya tahan di masa hadapan. Antara yang hadir Tuan Yang Terutama Kim Hei Yong, Setiausaha Agong Pusat ASEAN Korea. Bengkel diisikan dengan beberapa topik seminar oleh para pakar pelancongan Korea yang antaranya mengongsikan bagaimana menarik pasaran Korea melalui alat dalam talian serta menangani cabaran dan melaksanakan inovatif dan penyelesaian digital dalam perniagaan. Kira-kira 70 orang menyertai bengkel berkenaan yang terdiri daripada para pegawai Jabatan Pembangunan Pelancongan, perhotelan, institusi pengajian tinggi, ejen pelancongan serta pihak berkepentingan berkaitan di negara ini. 349 pelajar Sanah 6 Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran yang diselajurkan dengan Majlis Haflud At-Takharuj. Majlis diadakan di Jerudong Park Amphitheatre. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Srodin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis antara lain bertujuan bagi memberi galakan kepada para pelajar untuk sentiasa mengamalkan pembacaan Al-Quran dengan baik dan sempurna sekaligus menjadikannya sebagai budaya berterusan agar sebati dalam diri pelajar. Status harian norma baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 645 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.1%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%.
Negara Brunei Darussalam berada di penghujung monsun peralihan dengan kesan angin tempatan mempengaruhi cuaca harian negara. Semasa tempoh peralihan monsun, cuaca pada lazimnya cerah pada waktu pagi, hujan dan ribu petir berlaku terutama di pedalaman negara pada sebelah petang dan bergerak ke kawasan persisiran dan laut pada waktu malam dan kadang-kadang berlanjutan sehingga awal pagi keesokan hari. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramalkan aktif bermula hari ini hingga 4 Disember disebabkan oleh pembentukan awan hujan yang aktif di rantau ini yang menyebabkan peningkatan aktiviti turunan hujan. Kelajuan angin dijangka meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut adalah di paras sederhana dengan ketinggian ombak mencapai 1.5 meter pada hujung minggu ini. Justru orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah awal berikutan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Maklumat nasihat dan amaran cuaca terkini akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Keputusan penilaian sekolah rendah 2022 telah dikeluarkan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dalam siaran medianya memaklumkan penilaian sekolah rendah pada tahun 2022 dilaksanakan secara bersemuka adalah mengikut kaedah penilaian yang diadakan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. 6,025 calon mengikuti peperiksaan tersebut. Dari jumlah keseluruhan calon, 4,859 atau 80.65% calon berjaya memperoleh grade A hingga D dalam kelima-lima mata pelajaran. Manakala calon yang memperoleh grade A hingga C dalam 5 mata pelajaran adalah 3,679 calon atau 61.06%. 485 calon mendapat grade A dalam kelima-lima mata pelajaran. Dari jumlah keseluruhan, 86.19% calon yang mendapat 5 grade A adalah terdiri dari rakyat Brunei, manakala pencapaian calon yang mendapat 4 grade A dan 1 grade B adalah seramai 603 calon. Slip keputusan boleh didapatkan di sekolah masing-masing, manakala bagi calon persendirian bolehlah mendapatkannya di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. Asas memadam api dan menyelamat mangsa antara yang diajarkan kepada para peserta kursus Fire Marshal bagi pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis penyampaian sijil bagi kursus yang disertai oleh 23 peserta itu berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaiannya disempurnakan oleh Pengiran Anak Dr. Haji Amiruddin Alam Shah bin Pengiran Anak Haji Ismail, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan Kementerian Hal Ehwal Agama. Diadakan selama 3 hari, para peserta juga diberikan penerangan mengenai tugas dan tanggungjawab Fire Marshal. Bukan saja di kementerian, tetapi dapat usaha di rumah-rumah lah. Kita ni dapat menggunakan macam mana menggunakan pemadam api untuk mengamalkan apa yang kami belajar dari segi teori dan praktikal itu. Dan saya rasa perlu untuk diteruskan. Memang bagus untuk orang ramai juga mengikuti kursus ini sebab ia untuk menambahkan lagi kita ni punya ilmu pengetahuan. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Unit Pembangunan Koperasi di bahagian industri dan ekosistem perniagaan mengadakan sesi taklimat mengenai amalan terbaik tadbir urus korporat koperasi. Hadir Awang Muhammad Haris bin Brigadir Jeneral Bersara Dato' Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi,
Seramai 90 peserta ahli lembaga koperasi menghadiri taklimat berkenaan. Taklimat antara lain bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada koperasi-koperasi terhadap dasar-dasar dan garis pandu yang sedia ada di bawah kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang berkenaan. Pameran juga diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang berakhir hari ini. Sempena cuti penggal akhir persekolahan tahun ini, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Jabatan Perdana Menteri dan Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam akan mengadakan aktiviti cerapan bintang bertempat di kawasan lapang depan bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Bagi memberigakan aktiviti tersebut diadakan sidang media cerapan bintang. Aktiviti cerapan tersebut akan dilakukan antara hari Jumaat 2 Disember atau hari Sabtu 3 Disember atau hari Ahad 4 Disember. Ini disebabkan cerapan tertakluk kepada keadaan cuaca. Objektif utama cerapan bintang adalah untuk memberi peluang kepada orang ramai, khususnya anak-anak sekolah yang sedang bercuti, bagi sama-sama menyaksikan cerapan bintang serta cerapan planet-planet seperti Marikh, Mushtari dan Zuhal sebagai usaha menyebarkan ilmu kejadian alam cakrawala yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ramai yang memiliki peralatan cerapan teleskop atau binocular digalakkan untuk membawanya. Brunei Celebration BSB 2022 sudah bermula. Acara jualan murah kebangsaan dengan tema berbelanja di Brunei berlangsung selama 65 hari sehingga 31 Januari tahun hadapan. Orang ramai yang ingin mengetahui senarai peserta BSB tahun ini yang terdiri daripada perniagaan pelbagai sektor boleh melayarinya dalam aplikasi mudah alih pengguna bijak. Notis jualan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS juga dipaparkan di setiap premis perniagaan yang menyertai Brunei Celebration. Para peniaga diingatkan untuk mempamerkan tanda harga dan diskaun dengan jelas bagi memastikan ketelusan harga serta membolehkan para pengguna membuat pilihan pembelian yang bermaklumat. BSB 2022 menawarkan diskaun yang menarik kepada orang ramai ke arah mendukung inisiatif Shop in Brunei dihasrat membantu merangsang kegiatan perekonomian dalam negara dengan menggalakkan berbelanja di negara ini. Dapat juga menggalakkan kan petani stay di Brunei saja, di negara petani sendiri, berbelanja di negara sendiri, dengan sendirinya dapat menaikkan ekonomi petani lah. Very good for customers. Pasal diorang boleh berbelanja di negara sendiri. The benefit untuk kedai kami dapat attract customers, increase our sales. Separuh jalan di Jambatan Sungai Tutong, Lebuh Raya Tutong Telisai ditutup sementara bermula hari ini. Penutupan adalah bagi melakukan kerja-kerja penurapan aspal di jalan ke jambatan berkenaan. Kerja-kerja tersebut akan berjalan sehingga 7 Disember ini dari pukul 8.30 pagi sehingga 5 petang. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan dan mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan had laju yang dibenarkan.